Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk tentang Imam Mahdi. Okay, nama diberi ialah Siti Nur Aisyah binti Zulkifli, bernombor kad matrik 2020966085. Okay, saya akan pergi kepada yang pertama. Okay, seperti yang anda semua tahu, Imam Mahdi ialah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan datang pada akhir zaman. Okay. Tapi tidak ada orang yang mengetahuinya secara lebih detail. Okay, saya akan menceritakan tentang siapakah Imam Mahdi secara kasar. Okay. Rasulullah SAW bersabda bahawa nanti pada akhir zaman akan muncul seorang lelaki dari keturunan kandungku yang akan melenyapkan semua kezaliman yang ada di muka bumi ini, yang akan menggantikan semua kejahatan, yang akan menutup pintu-pintu kediktatoran dan mengembalikan dunia kepada puncak keadilan. Okey, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Al-Mahdi datangnya daripadaku, dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman, dan dia akan menguasai selama 7 tahun. Okey, Imam Mahdi ini ialah sebagai lambang kepada agama, pemikiran dan perilaku. Imam Mahdi ini ia merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berkata lagi laki-laki itu, kata Rasulullah SAW, dari keturunan kandungku, dari Hasan bin Ali. Okey, lelaki tersebut namanya sama dengan nama aku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Akhlaknya benar-benar sama dengan aku, tetapi fiziknya tidak sama dengan aku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberikan lakaran tentang Imam Mahdi ini, iaitu dia lahir di akhir zaman, ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Dan nantinya di usianya berumur 40 tahun, atau di hadis yang lain dekat-dekat dengan 40 tahun, sang pemimpin itu yakni Imam Mahdi akan dibaiat di hadapan Kaabah yang dia bersedia untuk memimpin umatnya untuk menuju kepada terangnya cahaya dan keamanan. Okey. Kita pergi kepada asal usul Imam Mahdi. Okey. Asal usul Imam Mahdi ni, Rasulullah SAW yang memberi nama Imam Mahdi ni, yang membawa erti sebagai pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab, imam membawa maksud pemimpin dan Mahdi berasal daripada perkataan Buddha yang membawa maksud petunjuk. Okey, nama sebenar Imam Mahdi ialah sama seperti nama Nabi Muhammad SAW dan nama bapanya juga sama, iaitu Muhammad bin Abdullah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya 1 hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu dari kalangan aku atau ahli baitku. Namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan seksama sebagaimana ia yakni bumi dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri Imam Mahdi. Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Al-Mahdi berasal daripada umatku, berkeni lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran sebagaimana ia, yakni bumi ini, sebelum itu telah dipenuhi dengan kezaliman dan kesemena-menaan, dan ia berumur kekhalifahan, yakni berumur 7 tahun. Hadis daripada Abu Daud dan Al-Hakim. Okay. Ibnu Hajar dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muharrafah mengatakan bahawa Al-Mahdi ini dari anak keturunanku, bagai bintang kejora, warna kulit Arab. Warna kulitnya seakan ke-Arab-Araban dan bentuk badannya seperti Bani Israel. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman. Para penghuni langit dan bumi serta burung-burung di udara rela dengan kepimpinan atau kekhalifahannya. Ia berkuasa selama 20 tahun. Okey, bagi ciri Imam Mahdi ini pula ialah beliau dilahirkan di Madinah, merupakan seorang anak Adam. Bahagian mata bercelak dan wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Hidungnya pula mancung. Okey, bagi bahagian bahunya ada tanda seperti Rasulullah SAW. Warna kulit adalah warna kulit orang Arab. Tubuhnya seperti orang Israel
dan akhlak Imam Mahdi menyerupai akhlak Nabi Muhammad SAW. Okey, bagi tentang beliau dilahirkan di Madinah, ciri-ciri ini kerana terdapat juga Imam Mahdi palsu yang mengaku bahawa dia adalah Imam Mahdi sedangkan dia tidak dilahirkan di Madinah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada waktu keluar. Okey. Waktu keluar Imam Mahdi ini ialah apabila terjadinya tanda-tanda kecil kiamat seperti berlakunya kemaksiatan dan sebagainya. Okey. Pada ketika itu dunia dikuasai oleh kesenangan dan kezaliman. Okey. Seterusnya akan berlaku pengkhianatan Rom selama 9 bulan selepas tercetusnya perang Armageddon. Okey, akan berlaku kematian seorang khalifah. Okey, 3 peristiwa penting. Okey, kita perlu mengambil beratlah tentang peristiwa penting ini. Yang pertama, berlakunya perselisihan berpanjangan sesudah kematian seorang khalifah atau pemimpin. Yang kedua, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi. Yang ketiga, dibayatnya seorang lelaki secara paksa di depan Kaabah. Okey, bagi terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi ini adalah Imam Mahdi ini ia diburu oleh sepasukan yang bernama Sufyani. Lalu Imam Mahdi ini lari-lari ke Makkah dengan berjalan kaki. Kerana pada waktu itu sudah tiada kereta-kereta mewah, perang pula dia. Pesawat. Okey. Okey. Imam Mahdi ni lari-lari sampai ke Al-Baidah. Al-Baidah ni adalah perbatasan antara Mekah dan Madinah, kota Al-Baidah tu. Okey. Orang yang mengejar Imam Mahdi ni adalah seramai 300 orang. Okey. Sewaktu 300 pasukan ini ingin masuk ke Al-Baidah, Allah pun menggempakan Al-Baidah itu, lalu terbelahlah kota Al-Baidah itu, seluruh kotanya masuk ke dalam tanah, penduduknya pula masuk terbenam ke dalam bumi. Dan orang yang mengejar itu hanya dalam 229 orang sahaja. Okey, dan satu orang lagi terselamat. Okey, orang yang terselamat ini ia pun pergi ke Mekah dan memberitahu kepada penduduk Mekah bahawa terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi di Al-Baidah. Okey. Setelah itu Imam Mahdi pun pergi untuk tawaf. Okey, pergi untuk tawaf. Ketika dia nak tawaf, ulama-ulama pada ketika itu pun macam melihat beliau dan dia mempunyai tanda-tanda yang orang akan dibaiat itu. Okey. Ketika Imam Mahdi sudah ditangkap, penduduk Mekah pun ingin memaksa beliau untuk dibaiat, tapi Imam Mahdi tak nak kerana dia merasakan dirinya belum cukup. Okey. Lalu berkatalah penduduk Mekah itu, dia kata, jika engkau tidak mahu dibaiat, maka engkau menanggunglah dosa-dosa kami dan penderitaan di hadapan Allah SWT satu bumi. Okey. Mendengarkan tentang itu, Imam Mahdi ini menjadi takut dan dia meminta izin untuk memohon kepada Allah SWT pada malam itu. Okey, pada malam itu dia memohon kepada Allah, bersujud, menangis dan berdoa kepada Allah. Lalu Allah pun merubah Imam Mahdi ini hanya dalam satu malam untuk memimpin umat Islam pada ketika itu. Okey. Kita pergi kepada tanda kemunculan. Okey. Tanda kemunculan yang pertama ialah bencana alam akan jadi terus-menerus. Yang kedua, berlaku perselisihan dalam kalangan manusia. Yang ketiga, berlakunya peperangan tanpa henti. Okey, Ja'far Al-Sadiq radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kedatangan Imam Mahdi akan didahului oleh sebuah bencana banjir besar dan kehancuran lahan-lahan pertanian. Janganlah kalian mengeluhkan akan hal itu. Okey, tanda-tanda kemunculan yang lain juga ialah turunnya salji di Arab. Okey, kata Rasulullah SAW. Ketika Imam Mahdi muncul,
sampai ketika Imam Mahdi muncul, wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salji. Kalimat merangkak atas salji ini kerana tidak ada lagi kerendaan pada ketika itu. Okey. Sebab itu dia berkata walaupun merangkak di atas salji. Okey. Okay, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu kepimpinan Imam Mahdi. Seperti yang kita tahu bahawa sabda Rasulullah SAW, Imam Mahdi akan menakluki Mesir dalam 7 atau 9 tahun. Semasa kepimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman. Okey, yang ketiga pula, Imam Mahdi dan pasukannya akan membuatkan raja kezaliman yakni Dajjal sehingga keluar daripada tempat persembunyiannya. Okey, semasa pemerintahan Imam Mahdi ini, Allah SWT menurunkan banyak hujan sehingga bumi menjadi subur, harta dibahagikan dengan adil dan haiwan ternak menjadi banyak. Okey, sesiapa yang meminta harta kekayaan kepada Imam Mahdi, maka beliau akan menunaikannya dan memberikan sebanyak mana yang mampu. Okey, hal ini terjadi kerana Imam Mahdi ini seorang yang sangat dermawan. Okey, kita pergi kepada penutupnya. Okey. Sesungguhnya, Imam Mahdi merupakan khalifah akan mengembalikan semula fitrah manusia sebagaimana asal kejadiannya. Okey. Imam Mahdi akan mensucikan roh umat Islam dan meningkatkannya menjadi hati yang bersih. Maka pada ketika itu, manusia kembali semula keinsanannya, iaitu menyembah kembali Tuhan yakni Allah SWT dan mengagung-agungkan Tuhan kembali dengan mengesakan Tuhan yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Okey, wallahu a'lam.